Testing 1 2 3. Tuan Haji, Haji Wan, boleh saya mulakan teknikal? Tunggu sekejap lah, baru 13 ni. Baru 13 ya. Okey, tak apa. Kita tunggu lagi. Okey, terima kasih. Kehadiran dah 15 orang. Jadi macam mana urus dia, Haji Wan? Teknikal? Ke kita kena tunggu 20 orang ke macam mana? Okey, boleh jalan. Boleh jalan ya? Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Zurihan bin Yusof, Ketua UMNO Bahagian Kuala Langat, bersama staf dan barisan kepimpinan UMNO Bahagian Kuala Langat, barisan sahabat jawatankuasa Biro UMNO, Biro Agama UMNO Bahagian Kuala Langat, sahabat-sahabat, teman-teman dan penonton sidang maya, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur, alhamdulillah, hari ini kita diberi ruang, kita diberi peluang bagi mengikuti usrah yang kita adakan secara mingguan, anjuran UMNO Bahagian Kuala Langat. Untuk makluman semua, pada hari ini ada sedikit kelainan yang mana pada sebelum ini majlis usrah dikendalikan oleh Tuan Haji Wan, ya. Dan pada hari ini apapun saya
sebagai saya Cikgu Abdullah diberi taklif ataupun tanggungjawab lah sebagai moderator bagi menekan majlis usrah ini. Terima kasih atas ruang dan peluang yang diberikan. Apapun sebenarnya tanggungjawab ini adalah tugas penggiliran sebenarnya. Jadi sebenarnya sesiapa boleh menjadi moderator insya-Allah dalam mengendalikan program usrah ini insya-Allah. Jadi seperti biasa slot kita malam ini dimulakan dengan zikir, munajat dan salawat. Yang untuk malam ini akan dibawa oleh saudara Syahrul Bilal Masjid Matan Pasir. Ada tak Haji Syarum Sarum? Abang Sarum ada? Bilal? Ada ya? Ada insyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah seterusnya bacaan suratul Mulk yang akan dibawa oleh Muhammad Faizul Riza, Bendahari Masjid Batu 10 Kebun Baru. Ada tak? Ada insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya hadis 40 dan tausiah akan dikendalikan oleh Ustaz Zikril Hafiz. Ustaz Zikril Hafiz. Okey, tak apa. So insya-Allah doa penutup akan dikendalikan oleh Ustaz Syarudin dan seperti biasa titipan pesanan daripada Ketua Bahagian UMNO Kuala Langat insya-Allah. Jadi untuk unit teknikal insya-Allah okey ya. So jadi saya seterusnya saya menyerahkan kepada saudara Syahrul Bilal Masjid Batan Pasir untuk mengetuai zikir munajat dan selawat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah saya cuba yang sebaik mungkin. InsyaAllah. Pertama kita berzikir munajat ni lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna
على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا فسبحان من يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء محيمن بعزته تخرجه وتشهد فسبحان من يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء محمن بعزته تخرجه وتسجد فسبحان من يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء محمن بعزته تخرجه وتشهد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا 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 لا إله إلا الله ملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد العامين لا إله إلا الله ملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد العامين لا إله إلا الله ملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد العامين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. Ya, terima kasih insyaallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Syarum, Bilal Masjid Batan Pasir. Saya minta mohon respon ya. Ada tak sesiapa yang tak mendengarlah saya bercakap ni? Sebab tadi kalau daripada chat room ada respon
katanya tak dengar suara. Okey, tak apa. Kalau misalnya okey, dengarlah tu. Okey, so kalau misalnya ada di kalangan sidang penonton Maya malam ni yang masih tak dapat kedengaran lah, mungkin ada sedikit masalah teknikal pada handphone ataupun laptop lah. Jadi kalau misalnya ada masalah, okey, setting pada sound pada sistem speaker sound pada laptop ataupun handphone ya. Terima kasih atas respon Tuan Haji Dr. Syarudin Kamisan. Okey, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Okey, seterusnya bacaan Suratul Al-Mulk akan diketuai oleh saudara Muhammad Faizul Riza, Bendahari Masjid Batu 10 Kebun Baru. InsyaAllah saya jemput. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Marji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asiru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samaa'i an yahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma marji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa asiru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samaa'i an y
صفات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Faizul Riza. Sedikit kupasan lah ma yastanbitu minal ayat ataupun sedikit pengajaran lah yang kita boleh dapati daripada suratul Al-Mulk ni. InsyaAllah ya. Yang pertama antara kelebihan ni lah, kelebihan kepada sesiapa yang membaca suratul Al-Mulk ini daripada perkongsian lah yang saya dapat daripada tuan guru saya. Yang paling penting nombor satu, sebagai pemanis muka. Jadi kalau orang kata nak disukai, nak orang pandang, orang kata sejuk aja mukanya kan. So antara amalan yang dituntut ialah mengamalkan suratul Al-Mulk ya. InsyaAllah. Nombor dua, InsyaAllah dengan baca suratul Al-Mulk ni mudah-mudahan kita terlepas daripada siasat api kubur. Itu antara kelebihan lah dalam pada masa kita membaca suratul Al-Mulk, insyaAllah. Okey, jadi terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih kepada saudara Faizul Riza. Alhamdulillah. Okey, jadi insyaAllah seterusnya yang ditunggu-tunggu slot usrah perkongsian. Jadi malam ni hadis 40 dan tausiahnya saya jemput Yang Arif, Tuan Guru Zikril Hafiz ya, Tuan Imam Zikril Hafiz yang juga sahabat saya lah, sama-sama mengajar di Samtar dulu ya. Jadi saya jemput, saya persilakanlah. Terima kasih. Percubaan 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Boleh dengar tak suara? Okey. Clear Boleh dengar. Clear. Hari dia minggu ni minggu yang sangat memenatkan. Okey. Sangat memenatkan. Harap-haraplah dapat bertahan untuk kita menyusup pada malam ini. InsyaAllah. Lebih-lebih lagi kita punya Negeri Selangor dikatakan sudah masuk ke fasa yang keempat. Okey, dah masuk fasa yang keempat ni, dah mula sibuklah guru untuk mulakan sisi persekolahan. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Hasmam, kepada rakan-rakan usrah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Zurihan bin Yusuf selaku Ketua UMNO bahagian Kuala Langat, yang berusaha Tuan Haji Irwan Shah Rumsyah selaku Pengurusi Biro Agama dan Dakwah UMNO Kuala Langat, barisan saf kepimpinan UMNO Kuala Langat, para alim ulama, kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saya pemuda, saya puteri, seterusnya, seluruh sahabat seperjuangan rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus hidup dan bernyawa di jalan iman dan Islam dengan berpandukan kitabullah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, pejam celik ni kita sudah berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya susuk tubuh insan yang sangat dicintai, yang sangat dirindui, bukan sahaja dicintai oleh penduduk di bumi, malahan juga penduduk di langit. Dialah kekasih kita, junjungan besar baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti dan tanda-tanda kita termasuk dalam golongan yang cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti Rasulullah dalam setiap langkah kehidupan kita, dengan cara kita belajar dan memahami hadis Rasulullah, belajar dan memahami sunnah Rasulullah, serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, "Qul in kuntum tuhibbunallah", jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Okey, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mengasihi kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan alhamdulillah, alhamdulillah hari ini, malam ini kita berkesempatan sekali lagi untuk bersama-sama mendiskusi, mempelajari dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam program usrah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa dan dikurniakan untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, yang merupakan kedudukan yang terbaik dan tertinggi bagi umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita punya mukadimah lah tu, mukadimah untuk malam ni. Semua okey tak? Okey ke semua? Okey. Yeah? Masih bertenaga lagi lah. Rasanya penceramah yang tak bertenaga ni. Penceramah yang tak bertenaga. Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan usrah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan sambung semula hadis 40, iaitu hadis yang kedua. Okay, hadis yang kedua yang mana kalau kita tengok hadis kedua ni dia agak panjang. Okay, hadis kedua ni agak panjang, dan bila mana panjang maka banyaklah intisari, banyaklah pengajaran yang kita boleh kutip daripada hadis ini. Okay, cumanya nanti bila mana apa yang akan saya sampaikan, apa yang saya kongsikan ini, jika ada yang tersalah, mohon kepada para alim ulama ataupun abang-abang kakak yang lebih memahaminya boleh perbetulkan saya. Okay, kerana manusia ini takkan lari daripada salah dan silap. Innal insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Okay, so saling saling memperbetulkan antara antara satu sama lain. Kadang kita risau ni sekolah sahabat-sahabat semua. Sekarang kalau ada orang buat silap tu semua nak viral. Okay, dia bukan nak tegur secara bil hikmah, tapi dia viralkan. Sikit terus tegur. Ni apa ni, salah cakap, dia cara tegur pun dah salah. Okay, ni zaman sekarang, zaman situasi sekarang. Sepatutnya tidak berlaku lah. Sepatutnya kita boleh bertegur secara bil hikmah. Okay. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, hadis yang kedua ni, okay, kalau kita lihat hadis yang kedua ni, sahabat-sahabat semua,
saya rasa macam saya ada share kat siapa, macam ada share, boleh ada share apa ya, ada share apa tu namanya, boleh tolong share tak? Saya pun tak boleh nak share lah. Sharekan apa dia punya, saya ada buatkan dia punya PowerPoint rasanya untuk rujukan lah. Kalau saya pergi ke kedai buku tanya ada tak kitab apa namanya, kitab hadis 40, rata-rata buku ada, rata-rata kedai buku saya pergi semuanya habis. Nak kata buku ni antara buku yang laris di pasaran, semua merujuk kepada kitab hadis 40 ni. Okey, alhamdulillah dah ada. Yang tuan-tuan perempuan yang tak ada kitab boleh rujuk kepada PowerPoint yang telah saya buat ni. Atau panjang hadis ni panjang hadis ni. Okey, baik. Okey, hadis yang kedua ni sahabat-sahabat semua, hadis yang sangat masyhur. Okey, kalau Al-Quran kalau Al-Quran dia ada Ummul Quran. Okey, dia ada Ummul Quran iaitu ibu kepada Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Maka hadis ada pula Ummul Hadis. Apa dia Ummul Hadis? Iaitu hadis ini, hadis iman, Islam dan juga ihsan. Yang mana hadis ini juga dikenali dengan nama hadis Jibril. Okay, hadis malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa? Kerana hadis ini menceritakan tentang kisah malaikat Jibril alaihi salam yang menyerupai seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dalam satu majlis. Dan dikatakan kisah ini berlaku, hadis ini berlaku di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, namun bagaimanakah kisahnya sahabat-sahabat semua? InsyaAllah saya akan bacakan matan hadis terlebih dahulu, kemudian saya akan terjemah dan syarahkan sekali matan hadis ini. Okay, sahabat-sahabat semua, kalau sebelum kita nak mulakan hadis ini, kita kena tahu dulu ada beberapa istilah hadis yang kita kena faham. Okay, ada beberapa istilah yang kita kena faham dalam ilmu hadis. Rasanya boleh kongsi kot dalam kita punya usrah kita pada malam ini. Okay, ada 3 istilah utama lah yang kita kena tahu sebelum kita sentuh hadis ini. Istilah pertama adalah matan. Istilah kedua adalah rawi. Istilah ketiga adalah sanad. Okay, sahabat-sahabat semua rasanya pernah dengar, cuma kita ulang saja. Okay, apa dia matan, apa dia rawi, apa dia sanad. Okay, saya bagi satu contoh. Contohnya, Cikgu Zurihan memberi pesan kepada pengurusi biro dakwah kita dengan pesanan, malam ini ada usrah. Apa pesanan Cikgu Zurihan? Cikgu Zurihan kata, malam ini ada usrah kepada pengurusi biro dakwah kita, Tuan Haji Iwan Shah. Kemudian pengurusi biro dakwah kita menyampaikan pesanan ini kepada nakib kita yang bernama Ustaz, siapa dekat sini? Saya tak nampak. Siapa dekat sini? Siapa nakib kita yang ada kat sini? Saya tak nampak lah. Ustaz Syarudin. Ustaz Syarudin. Ada Ustaz Syarudin. Kemudian Ustaz Syarudin sampaikan, malam ini ada usrah. Dia sampaikan kepada Cikgu Dolah. Cikgu Dolah sampaikan kepada Son Goku. Kata apa kat Son Goku? Malam ini ada usrah. Dan Son Goku sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Okey. Dan kalau kita lihat contoh ni, di manakah matan, di manakah rawi, di manakah sanad. Okey. Matan merupakan teks hadis. Okay, sebagai contoh, matan dalam contoh yang saya bagikan tadi adalah malam ini ada usrah. So malam ini ada usrah itu adalah matan hadis. Itu disebutkan sebagai matan hadis. Manakala rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Maksudnya tadi daripada Cikgu Zuran adalah rawi pertama, pengerusi biro dakwah kita rawi yang kedua, kemudian Cikgu Dolah, Ustaz Sarudin rawi yang ketiga, kemudian rawi keempat Cikgu Dolah, dan rawi yang kelima adalah Son Goku. Itu dinamakan sebagai rawi. Okay, manakala sanad adalah jalan ataupun rangkaian perawi. Okay, rangkaian perawi. Boleh jadi berita tadi sahabat-sahabat dapat daripada Son Goku, Cikgu Dolah, Ustaz Sarudin dan juga pengurusi biro dakwah. Mungkin sahabat-sahabat lain ada dapat berita daripada, contohnya dapat daripada Maimunah. Kemudian Maimunah dapat daripada Yahya Mustafa. Yahya Mustafa dapat daripada Abdul Halim dan dapat daripada Samingan dan dapat daripada pengurusi biro dakwah kita dan daripada Cikgu Zurihan. Itu namanya sanad. Maksudnya jalan kita untuk mendapatkan matan hadis. Dia agak tinggi ni. Dia agak tinggi. Minta maaf lah. Sebelum kita masuk ni kita kena tahu dulu lah apa dia matan. Kalau matan bermaksud teks hadis, apa dia rawi dan apa dia sanad. Okey, baik. Tanpa buang masa kita terus baca
Hadis yang kedua, hadis yang sangat panjang ni. Okay, tuan-tuan boleh nampak dalam slide tu ya. Kita akan baca dalam slide tu. Boleh nampak ya? Oh, saya pun mata kecil besar je. Ustaz Zikril. Yo. Maaf ya, saya menyampuk ya kepada tuan-tuan semua, puan-puan semua. Okay. Nanti kalau boleh Ustaz Zikril boleh tak menghuraikan sebab baru-baru ni kan kita ada viral kan. Adalah seorang Ustaz A. Katakan contoh Ustaz A tu yang diviralkan, yang saya fahamlah seolah-olah macam mempertikaikan status rawi. Maknanya macam seolah-olah ada sahabat-sahabat Nabi dulu kita boleh pertikai. Ustaz maklum ya? Cerita pasal apa ya Cik Abdullah? Saya tak dengar lagi Cik Abdullah. Saya tak nak sebut nama, tak apa. Oh, Kalau saya tak dapat berita tu lagi Cik Abdullah. Okey, tak apa. Okey. Ustaz saya teruskan. Tak apa. Kalau dia ada berkaitan dengan rawi ni, masalah rawi ni kita kena tanya dengan ahli ulama hadis. Kerana ulama hadis ni dia belajar bermacam-macam, bukan saja hadis, dia belajar tentang matan, dia belajar tentang rawi dan marwi, dan dia belajar tentang nasah mansukh dan sebagainya. Benda-benda ni kita kena tahu. Okey, benda-benda ni kita kena tahu sebelum kita menghukum sesuatu rawi. Okey. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita akan cuba celah lah. Saya akan cuba dapatkan maklumat cerita tu dulu sebab saya pun tak tahu pasal apa. Okey, kalau dah dapat berita insyaAllah kita akan kupaskan. Okey, baik. Hadis yang kedua. Okey, tuan-tuan boleh tengoklah, boleh rujuk dalam slide ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم ورواه مسلم. Tuan-tuan baca dia punya matan saja dah makan beberapa minit. Ni belum dia punya syarah lagi. So awal-awal lah saya cakap awal lah, minta maaf kalau sekiranya terlajak masa lah sebab bila mana matan dia terlalu panjang, syarah dia mungkin agak terpanjang lah. Saya cuba ringkas-ringkaskan lah, cuba insyaAllah. Okay, tuan-tuan, puan-puan, kita lihat hadis ini adalah hadis yang kedua. Saya akan terus baca dia punya matan dan terjemah dan terus kepada syarah. Okay, baik. Yang pertama, An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Okay, An Umar radhiyallahu anhu qala. Okay, boleh rujuk dekat slide yang telah disediakan. Okay, kat sini kata apa? Daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata. Okay, beliau berkata kat sini siapa Umar kat sini? Okay, maka jelaslah bahawa perawi hadis yang kedua ini adalah perawi hadis yang sama dengan perawi hadis yang pertama, iaitu hadis yang pertama hadis innamal a'malu binniyat, manakala hadis ini adalah hadis iman dan Islam.
adalah perawi yang sama, iaitu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan jika ditanya tentang siapakah dia Sayyidina Umar, maka beliau ialah Umar. Saya kena rujuk salah silah Umar. Sebab saya lupa nama penuh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Nama penuh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab adalah Umar ibn Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Maka diketahuilah di sini bahawa nasab keturunan Sayyidina Umar bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah silah keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Dia bertemu dengan Rasulullah pada salah silah Ka'ab bin Lu'ay. Dan daripada sebelah ibunya pula, dan daripada sebelah ibu Sayyidina Umar pula, kita boleh lihat Umar, nama ibunya adalah Umar bin Hantamah. Nama ibu Umar adalah Hantamah. Umar bin Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Bermaksud kat sini ibu Sayyidina Umar adalah adik-beradik kepada Amr bin Hisham. Pernah dengar tak nama Amr bin Hisham ni? Siapakah dia Amr bin Hisham? Pernah dengar tak Amr bin Hisham ni? Biasa dengar tak? Amr bin Hisham. Pernah dengar ke tak? Jarang kan? Jarang dengar siapa Amr bin Hisham ni. Jarang. Saya lah jarang. Yes. Ada sebagian kita mungkin jarang tapi macam pernah dengar ni. Siapa dia Amr bin Hisham ni? Amr bin Hisham adalah orang yang biasa kita dengar orang panggil dia dengan nama panggilan Abu Jahal. Abu Jahal pernah dengar Abu Jahal? Kekurang aku tak biasa dengar juga. Abu Jahal. Abu Jahal ni biasanya orang keliru antara Abu Jahal dengan Abu Lahab. Betul tak? Biasanya orang keliru antara Abu Jahal dengan Abu Lahab. Apa beza antara Abu Jahal dengan Abu Lahab ni? Kita kena tahu bahawa persamaan antara kedua-dua orang ini adalah dua-dua orang ini adalah orang yang amat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa bezanya? Bezanya adalah Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, iaitu pacik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang ada hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Abu Jahal pula adalah orang yang tiada hubungan dengan darah dengan Nabi. Maksudnya secara kesimpulannya Abu Lahab adalah pacik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Abu Jahal adalah pacik kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu beza antara Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Dan kalau kita pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan doa Rasulullah, katanya, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang yang paling engkau cintai di antara dua orang ini, iaitu dua orang Umar. Sama ada Umar ataupun Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal, ataupun Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ternyata yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keduanya adalah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar dialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar dialah bapa mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia bapa mertua? Kerana anak perempuan Sayyidina Umar telah berkahwin dengan Rasulullah. Siapakah dia anaknya? Hafsah. Siapakah anak perempuan yang telah berkahwin dengan Rasulullah? Hafsah. Tuan-tuan pernah dengar tak riwayat? Biasa kat zaman saya sekolah, saya biasa dengar riwayat yang mengatakan bahawa di zaman jahiliah Sayyidina Umar menanam anak perempuannya hidup-hidup. Biasa dengar tak? Di zaman sekolah saya, biasa ada menyatakan bahawa Sayyidina Umar ni pada zaman jahiliah dia tanam anak perempuan hidup-hidup. Tapi kalau kita lihat balik, anak perempuan yang sulung daripada Sayyidina Umar adalah Hafsah. Anak perempuan sulung Umar. Kalaulah Umar menanam anak perempuannya hidup-hidup, kenapa Hafsah boleh berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Maka ternyatalah bahawa riwayat yang mengatakan bahawa Umar menanam anak perempuannya hidup-hidup di zaman jahiliah adalah riwayat yang palsu dan dusta semata-mata, hanya untuk
merendahkan martabat Sayyidina Umar sahaja semata-mata. Sedangkan tidak berlaku. Kemudian Umar bukan sahaja sahabat Nabi, bukan sahaja bapa mertua Nabi, malah dia juga di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk ke dalam syurga. Dan dia juga adalah Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, khalifah yang pertama ataupun khalifah yang pada waktu malam Khalifah Umar akan keluar pergi ronda kampung-kampung melihat keadaan rakyatnya. Nak tengok apakah keperluan rakyat-rakyatnya. Ini macam kalau tengok situasi zaman sekarang saya agak berbangga jugalah dengan kita punya tim UMNO Kuala Langat yang mana kalau kita lihat saya suka tengok Facebook Cikgu Zurihan banyak aktiviti kebajikan yang kita buat. Maksudnya setiap komuniti di daerah Kuala Langat ni yang banyak terjejas, yang terkesan banyak yang tim daripada UMNO Kuala Langat yang hulurkan bantuan. Dan ini saya ucapkan tahniah dan syabas kepada tim UMNO Kuala Langat yang saya rasa ini merupakan antara salah satu sumbangan kita kepada masyarakat, dan mudah-mudahan kebajikan kita yang lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Kemudian apa lagi? Umar juga adalah khalifah yang pertama menggunakan pakai terma Amirul Mukminin. Okey, yang menggunakan pakai terma Amirul Mukminin. Okey, iaitu pemimpin kepada orang-orang beriman. Dan dia jugalah orang yang mula-mula menetapkan kalender Hijriah. Ini saya pernah cerita waktu pertemuan usrah saya yang kali pertama berkaitan dengan awal Muharram. Okey, Umar yang pertama menentukan kalender Hijriah, dan dia jugalah yang mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi bersembahyang tarawih berjemaah di belakang satu imam. Ini antara yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Yang mana sebelum ni sahabat-sahabat Nabi ada sembahyang secara individu, ada yang sembahyang di satu kelompok dan sebagai kelompok lain. Tapi bila mana Umar menjadi khalifah, dia telah satukan semua sahabat bersembahyang tarawih berjemaah di bawah ataupun di belakang satu imam. Dan Khalifah Umar juga antara khalifah pertama yang banyak melakukan peluasan wilayah Islam, berjaya mengambil balik Baitul Maqdis, berjaya membuka Jordan, Damsyik, Parsi, Iskandariah dan banyak lagi. Okey, ini antara salah satu di antara kelebihan ataupun sumbangan-sumbangan yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Kalau kita nak cerita Sayyidina Umar saja panjang. Boleh jadi kita punya usrah kita sampai pukul 6 pagi esok. Tak habis. Okey. So seterusnya, ni baru tak sampai suku lagi ni. Ni kita punya syarahan kita tak sampai suku. Dia harap-haraplah kepada sahabat-sahabat semua boleh bertahan. Rasa-rasa macam nak makan chewing gum ke gula ke sementara untuk minum air, seteguk air bagi ada tenaga sebagainya. Untuk bertahan lah. Sebab hadis kita ni hadis yang agak panjang. So syarah dia pun agak panjang. Okay, baik. Ustaz Ikril. Ya. InsyaAllah masa yang diperuntukkan 15 minit lagi. 15 minit saja. Tak apa. Boleh lagi Okay, teruskan. gini, saya akan cuba syarah. Okay, nanti Tuan Haji Taujik Irwan kalau kata, okay, Ustaz Ikril masa dah mencemburui, kita stop sampai situ. Nanti kita sambung pada pertemuan akan datang. Okay, insyaAllah. Tak semestinya hadis satu hari itu satu hadis. Mungkin pertemuan akan datang kita boleh sambung continue hadis yang kedua. Boleh. Nanti tolong bagi green light lah. Cikgu Dolah bagi green light. Sila. Sebab syarah dia memang agak panjang agak panjang. Memang Maklum. sampai pukul 6 pagi esok kalau tak. Okey. So nanti boleh maklum kalau terpanjang nanti kalau agak dah nak selesai kita tangguh dulu. Kita akan bawa kepada sesi akan datang. Okay, baik. Kita terus apa kata Sayyidina Umar? Okay, bainama nahnu 'inda Rasulillah. Okey, tuan-tuan boleh rujuk dekat slide tu. Nampak bainama nahnu jelas. Saya dah buat dah typekan dekat PowerPoint. Okay, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Okay, apa kata Sayyidina Umar? Ketika mana kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab, shadidu sawadi sya'r. Tiba-tiba muncul di hadapan kami ini seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut dengan rambut yang sangat hitam. La yura alaihi athar safar wala ya'rifuhu minna ahad. Yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir dan tidak ada seorang di kalangan kami yang mengenalinya. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, saya nak sentuh sikit nak kaitkan dengan ilmu pendidikan. Nak kaitkan dengan ilmu pendidikan.
Okey, dalam ilmu pendidikan ni, dalam istilah pendidikan ada disebutkan dengan set induksi. Okey, mana-mana guru kat sini biasa dengar kot. Set induksi. Set induksi rasanya Cikgu Zizan pun dah masih lagi tahu ya Cikgu Zizan set induksi set induksi. Apa dia set induksi ni? Set induksi ni dalam proses pengajaran dan pembelajaran ni untuk apa sebenarnya? Dia untuk grab attention, untuk kita tarik minat, untuk tarik perhatian pelajar sebelum kita memulakan proses PDPC. Okay, sebagai contoh set induksi yang pernah saya buat dalam kelas di mana saya bawa segumpal lidi, segulung lidi. Tak tahu segumpal ke segulung lidi. Okey, seikat lidi. Okey. Jadi budak ni akan menjadi tanda tanya. Ustaz ni nak ajar apa ni? Sebab tak ada dalam sukatan mata pelajaran agama ni berkaitan dengan lidi. Tak ada pun. Budak-budak akan menjadi tanda tanya. Kemudian saya akan bagi kepada setiap kumpulan satu lidi untuk dipatahkan. Okey, mudahlah nak patahkan. Mudah je nak patahkan satu lidi tu. Kemudian saya bagi lagi 2, 4, 6, 10 lidi. Makin lama makin susah untuk dipatahkan. Sehinggalah saya bagi segulung ke segumpal lidi tu, okey, untuk mereka patahkan dan akhirnya tak ada seorang pun yang berjaya. Okey, maka daripada set induksi yang saya buat ni, agak-agak sahabat-sahabat semua, apa yang saya nak ajar sebenarnya? Kita kongsi kat sini pula, satu santai. Agak-agak apa yang saya nak ajar? Berdasarkan set induksi tu, agak apa saya nak ajar ya? Daripada lidi tu, saya nak ajar apa sebenarnya agak-agak? Rasanya. Malam-malam dah kena berfikir dah. Jam betul lah Ustaz Zikri ni. Aduh, malam-malam ni kita nak rehat nak satu-satu, dia bagi kita suruh berfikir pula. Okay, boleh jadi sahabat Bukit, boleh jadi anak-anak murid kita ni berfikir, oh nak belajar, tolong menolong. Bersatu padu. Bersatu padu. Itu Cik Haris kita, Hasris. Jawapan itu betul. Bantu membantu, tolong menolong, dan akhirnya nanti kita kaitkan dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Itu sebagai contohlah untuk kita tarik minat pelajar. Jadi Jibril dah tunjukkan benda ni kat kita dah lama dah. Okey, dah tunjuk kat kita benda ni dah lama dah. Jibril nak didik umat, Jibril buat satu benda yang boleh tarik perhatian semua, yang boleh tarik perhatian penonton. Maka Jibril buat apa? Jibril memakai pakaian yang sangat putih, syadidu bayadis thiyab, dan rambutnya sangat hitam, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. Dan kalau kita rujuk kitab syarah kitab Fathul Mubin karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, ada mensyarahkan bahawa dia syarahkan berkaitan dengan kehadiran malaikat Jibril ni. Dia kata apa? Ahsanun nasu wajha wa atyabun nasu riha. Maksudnya apa? Jibril datang dengan keadaan yang cantik rupa paras. Jibril datang dengan keadaan harum mewangi tubuh badannya. Okey, yang mana semua ni untuk apa? Untuk nadbu tanzifu siyab, untuk menggalakkan supaya kita memperelokkan pakaian, untuk kita bercantik-cantik dalam pakaian. Wa tahsinul hay'ah, dan menjaga penampilan dan juga personality. Maka dalam hadis ini nak menunjukkan bahawa Islam juga sangat menitik beratkan soal personality. Okey, tak semestinya kita berpakaian kusut masai, kita berpakaian compang-camping, jahit-jahit sebagainya menunjukkan kita ni Islam. Okey, menunjukkan kita ni zuhud katanya. Tidak ya, bukan itu maksudnya. Okey, kalaulah kita boleh bagi gambaran manusia ni, kalau kita boleh bagi gambaran, sebagai manusia ada yang istilahnya garang. Biasa Cik Dullah tahu tak garang? Saya kahwin dengan orang di Jarum, saya baru tahu garang apa? Garang ni bermaksudnya cantik rupa paras dia. Saya dengar jemaah datang, oh garang betul lah menantu Pak Imam ni. Gitu. Saya pun terfikir, garang, kenapa dia kata garang? Saya ni, adakah sebab saya ni cikgu, saya nampak macam garang? Rupanya garang ni agaknya istilah Jawa kot. Garang apa? Garang macam tu kot. Garang istilah macam ganteng kot, macam tu, ganteng. Maksudnya ada handsome. Ada rupa paras kot, macam tu lah. Okay, ada rupa paras. Okay, sebagai manusia ni dia ada yang cantik rupa paras dia,
Bukan setakat cantik rupa paras, malah dia juga jaga personality, dia jaga tubuh badannya, maksudnya tak busuk, tak tengik, tak bau haprak dan sebagainya, dia jaga. Okay, dan sebahagian yang lain, ada yang manusia yang garang, ada yang cantik rupa paras tapi dia tak jaga personality. Cantik, garang tapi tengik, itu antaranya. Dan ada juga yang dah lah tak garang, dah lah tak handsome contohnya, tapi tengik pula tu. Ini antara contoh-contoh masyarakat kita. Dan kita kena ingat bahawa Islam ni sangat mementingkan bukan sahaja luaran, malah juga dalaman. Itu baru syarah sedikit ni. Okay, berapa minit lagi Cik Nurullah? Berapa minit lagi Cik Nurullah? Saya risau masa habis je. Tak apa, teruskan je. Cik Nurullah kata tinggal lagi 5 minit, ni tinggal lagi 10 minit. Tak ada. Nanti saya bagi ring light. Okay. Dia kena laju sedikit. Okay. Kemudian Umar kata apa? Okay. Umar kata apa tadi? Kalau tengok kat slide tu dia kata apa? La yura alaihi atharus safar. Tak nampak padanya tanda musafir. Okay, tak nampak padanya tanda musafir. Nak kata apa? Nak kata dia ni musafir, tak nampak dia ni musafir. Sebab musafir pada zaman dulu sahabat-sahabat semua bukannya naik kereta, bukannya naik bas, bukannya naik train, apatah lagi naik flight. Okay, naik apa tuan-tuan? Okay, bila mereka bermusafir, mereka naik apa sahabat-sahabat semua? Mereka naik unta. Okay, mereka naik kuda. Okay, mereka naik kedai. Maksudnya berkenderaankan binatang. Okay, kalau lepas tu kita lihat bukan takat tu je, malah kalau tengok laluan dia pula bukannya ada laluan SKVE ke. Okay, macam kita kan ada laluan lebuh raya SKVE. Bukannya ada lebuh raya plus. Bukannya ada RNR ke, tak ada. Laluannya padang pasir sahabat-sahabat semua. Kalau kata padang pasir ni sahabat-sahabat, confirm laluannya panas. Confirm laluannya berdebu. Confirm laluannya berhabuk. Okay, baju kita ni confirm kotor. Apatah lagi kalau kita memakai pakaian yang berwarna putih. Okay, memakai pakaian yang berwarna putih. Senang cerita sahabat-sahabat semua, kita tengok je lah baju anak sekolah kita. Okay, tengok baju sekolah anak kita, pergi sekolah bukan main putih bersih. Siap ada line, okay? Siap ada line tajam kat baju. Maknya gosok tu siap ada line tajam. Boleh, kalau sentuh tu boleh luka. Okay, siap ada line tajam. Okay, sekali balik sekolah je tengok mak ai. Terus putih plus kuning plus coklat. Kau ni pergi sekolah ke pergi ke kamp tentera ni? Nah, tu belum ada yang koyak rabat dan sebagainya. Okay, tapi apa? Tapi baju lelaki yang datang ni, baju ni baju lelaki yang datang bertemu dengan Rasulullah SAW ni, bajunya sangat-sangat putih, sangat-sangat bersih. Sangat-sangat putih, sangat-sangat bersih. Nak kata dia ni musafir, rambut dia pula sangat-sangat hitam. Okey, rambut dia sangat hitam, kemas. Macam baru lepas sikat, baru lepas letak gel. Kalau macam kita pakai gel kan, nampak macam berkilat, hitam kehitaman, berkilat. Okay, biasanya kalau rambut orang yang bermusafir ni, pasti akan ada sedikit kusut. Kenapa ada sedikit kusut? Sebab cuaca panas. Okay, biasanya rambut akan nampak macam berdebu-debu, nampak kusut dan sebagainya. Tapi apa? Tapi yang ni, baju cantik, rambutnya pun hitam berkilat. Tak ada kesan debu. Maka kata Umar, wala ya'rifuhu minna ahad. Nak kata dia bukan musafir, nak kata dia orang Madinah, kami tak kenal dia. Kalaulah kata dia ni musafir, menumpang rumah di antara kami ni, pasti di antara kami akan kenal dia. Tapi masalahnya tak ada seorang pun yang kenal dia. Maka semua sahabat-sahabat pakat kehairanan, pelik. Dia ni siapa sebenarnya? Menjadi tanda tanya. Okey, seterusnya, lalu apa yang lelaki ni buat? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Okey, iaitu lelaki tadi lalu dia duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia sandarkan kedua lututnya ke lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak saya punya kamera ni? Dia lutut lelaki ini dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam saling bertemu. Okey, saling bertemu, duduk berhadapan dengan Nabi, duduk dalam keadaan iftirash seperti mana duduk seperti kita duduk tahiyat awal ataupun duduk di antara dua sujud. Okey, seperti keadaan itu. Okey, kemudian apa lelaki tu buat? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Kemudian lelaki ni buat apa? Meletakkan kedua tapak tangannya tu
di atas dua peha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagilah para sahabat semua terdiam keheranan. Siapa sebenarnya lelaki ni? Okay, agak-agaklah kalau kat sekolah kan tuan-tuan semua, kalau guru mengajar kat depan, kita datang dekat guru mengajar kat depan, kita datang dekat guru tersebut, datang berdepan dengan guru tersebut, lepas tu kita letakkan kedua tangan kita dekat peha guru tersebut. Agak-agaklah kita dapat apa? Agak-agak kita dapat apa? Mau dapat pelempang punya. Mau dapat pelempang. Kenapa? Budak ni nak main raba-raba pula. Kenapa? Kenapa? Nak main raba-raba pula. Melainkanlah kalau guru dan anak murid itu betul-betul rapat dan kenal. Okey, bila rapat dan kenal tak menjadi masalah. Ni kalau dah tak kenal, tak rapat, tiba-tiba datang kita beraba-raba pula. Jadi memang kena naik tangan lah. Okey, maka sahabat menjadi tanya-tanya, siapakah lelaki yang begitu akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka persoalan kat sini, dah ada satu persoalan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terkejut? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak hairan dengan kehadiran lelaki ini seperti mana hairannya sahabat-sahabat yang lain? Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain semuanya hairan, tapi Nabi tak terkejut. Nabi tak hairan. Kenapa? Kerana antara khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kenal malaikat Jibril. Nabi kenal malaikat Jibril walaupun Jibril datang, Sayyidina Jibril datang menyerupai seorang lelaki. Nabi kenal, Nabi cam. Nabi tahu itu adalah Jibril alaihissalam. Sebab tu Nabi tak heran. Hatta nabi-nabi sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak kenal dan tak berapa cam itu adalah malaikat. Dan ini adalah antara khususiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu keistimewaan yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya hadis yang kedua ini tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, pengajarannya sangat banyak. Daripada perlakuan Jibril alaihissalam ini sahaja banyak pengajaran dan intisari yang kita dapat, yang boleh kita kutip daripada hadis ini. Antaranya kalau kita lihat simbolik malaikat Jibril datang dengan rambut berwarna hitam. Tak ada uban. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena menuntut ilmu sejak daripada kita muda lagi. Sejak daripada kita kecil lagi kita dah kena menuntut ilmu. Itu antara simbolik kehadiran malaikat Jibril. Apa lagi? Simbolik Jibril berpakaian dengan pakaian yang sangat putih bersih. Maksudnya apa? Maksudnya kita dari sudut pakaian kena kemas, kena bersih sewaktu kita menuntut ilmu, sewaktu kita menghadiri majlis ilmu. Kena bersih dan kena kemas. Seperti mana malaikat Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi pelajaran kita boleh dapat? Simbolik Jibril rapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid dengan guru ni sepatutnya dia perlu saling berdekatan antara satu sama lain. Dalam majlis ilmu, guru dengan pelajar perlu saling berdekatan antara satu sama lain. Kalau dulu saya bertalaki di Mesir, Syekh tu memang kita tak ada duduk macam dekat universiti, maksudnya duduk jauh-jauh ataupun di sekolah macam kita sekarang ni. Duduklah satu kelompok, duduk masing-masing antara lutut bertemu dengan lutut seperti mana yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Kalau sebelum Covid kalau kita lihat sebelum Covid ni, kita boleh tengok mana-mana majlis ilmu dekat masjid ke, dekat surau-surau ke, jarak antara guru dengan guru yang mengajar dengan jemaah-jemaah pelajar ni, kalau kita lihat jarak dia macam sangat jauh. Ibaratnya macam sejauh 2 marhalah lah. Jauh dia tu sangat jauh. Penceramah kat depan, kita semua duduk ke belakang. Sangat jauh. Nak kata apa? Macam ibaratnya macam kita boleh buat solat jamak qasar dah. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat kaedah Jibril ini menuntut ilmu dalam keadaan rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sunnah dalam menuntut ilmu. Dan apa yang pentingnya sahabat-sahabat semua, rupa-rupanya Jibril sebenarnya nak sampaikan kepada ummah sesuatu yang sangat penting, perkara yang menjadi intipati kepada agama. Sebab itulah Jibril buat macam ni, nak bagi orang perhatikan betul-betul apa yang ingin dia sampaikan. Itu baru syarah untuk slide yang pertama. Boleh teruskan ke nak berhenti ke nak teruskan? Boleh teruskan. 10 minit lagi Ustaz. 10 minit? Ya. Boleh terus, boleh sambung slide seterusnya.
Boleh. Sila. Siapa yang kawal slide okey, maksudnya Ustaz Zikril, Ya. sekejap ya. Ada tak apa-apa daripada sidang sahabat-sahabat Maya, teman-teman Maya yang ingin mengajukanlah persoalan kan? Yelah, mungkin yang berkaitan hadis ke ataupun yang ada sangkutanlah dengan hadis. Saya bukalah peluang kepada sidang Maya yang kalau ada nak tanya, kalau kalau yang ada sebarang permasalahan lah mengenai hadis ni kan. Sila. Okey. Kalau ada Apa-apa tanya, saja. kalau yang boleh jawab saya jawab, tak boleh jawab nanti saya serah kepada Cik Urullah insya-Allah. Okey, kalau ada tak ada tanya kita sambung terus slide yang kedua ni. Panjang ni. Okey, kalau tak ada teruskan Ustaz. Okey, tak ada terus Sila. Okey, baik. Slide yang seterusnya, waqal ya Muhammad. Waqal ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Maka apa kata lelaki ni kata? Lelaki ni kata, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Jibril kata, ya Muhammad, ceritakan ataupun terangkan kepadaku tentang Islam. Okey, kalau kita baca syarah kat sini, kalau kita rujuk kitab Syarah Fathul Mubin, yang mensyarahkan kitab hadis 40 ni, perkataan ya Muhammad kat sini. Ada satu persoalan, kenapa lelaki ini memanggil Nabi SAW dengan panggilan ya Muhammad? Kenapa dia tak panggil ya Rasulullah? Kenapa dia panggil ya Muhammad? Okey, seperti mana orang-orang Badawi, dia memanggil Nabi dengan panggilan yang tidak ada adab dan tidak ada hormat. Mereka panggil Nabi macam mereka panggil kawan-kawan diorang. Contohnya, Cikgu Dolah kan. Kalau saya berbahasa dengan Cikgu Dolah, Cikgu Dolah, ada gelaran kat situ, Cikgu Dolah. Tuan Haji Irwan Shah, kita sebut Tuan Haji Irwan Shah. Ataupun bos kita Cikgu Zurihan, sama ada kadang saya panggil Cikgu Zurihan, kadang saya panggil bos Zurihan. Okay, tapi ini kalau orang Badawi ni panggil Rasul ya Muhammad, ataupun macam dipanggil Rasulullah ni macam dipanggil kawan dia je. Macam saya panggil Dolah, hai Dolah, hai Dolah, hai Son Goku, hai Zabaidah, Zabaidah ya. Tak nampaklah malam ni. Zabaidah, Zabaidah, Wan Shah, macam tu je. Dia panggil Rasulullah macam tu je, macam kawan dia je. Sedangkan kalau tengok ada larangan dalam Al-Quran, larangan kita memanggil Rasulullah dengan panggilan macam panggilan kita panggil kawan. Saya lupa surah apa, tapi dia punya mafhum ayat dia mengatakan bahawa jangan kamu memanggil Rasul di antara kamu seperti mana kamu memanggil sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Kalau tak silap ayat dia, la taj'alu du'a ar-rasul. Saya ingat sampai situ je. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Kalau tidak silap nanti rujuk. Okey. Larangan, terdapat larangan kita memanggil Rasulullah dengan panggilan yang tidak hormat, dengan panggilan kita macam kita panggil kat kawan. Tak boleh. Okey, so kat sini persoalan kenapa lelaki ini tadi dia panggil ya Muhammad. Dia tak panggil ya Rasulullah ke, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Kenapa? Kerana ulama mentafsirkan bahawa ayat ini, perintah ayat tu tadi hanya terpakai kepada manusia sahaja. Ia tak terpakai kepada malaikat. Kerana apa? Kerana malaikat ini bukanlah mukallaf. Maka lelaki tadi iaitu malaikat Jibril itu tadi tiada dosa dan tiada masalah untuk memanggil Nabi dengan nama panggilan ya Muhammad. Okey, itu persoalan ataupun syarah yang pertama. Okey, baik. Apa tadi pertanyaan Sayyidina Jibril tadi apa? Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Maksudnya apa? Maksudnya tolong terangkan kepadaku tentang hakikat Islam, apakah perkara yang penting dalam Islam. Okey, kalaulah contoh kalaulah ada orang non muslim kalau ada orang non muslim tanya kita apa di agama Islam ni? Agama Islam ni apa ni? Pernah tak ada sahabat-sahabat kita non muslim tanya kita agama Islam ni agama apa? Kalaulah sahabat-sahabat kita non muslim tiba-tiba nak tanya agama Islam ni agama apa sebenarnya? Kalau tanya kita nak jawab apa sebenarnya? So hari ni kita dah belajar hadis 40, hadis yang kedua kita dah boleh jawab. Kita dah boleh jawab. So kita rujuk hadis ni. Apa kata Rasulullah? Okey. Apa kata Nabi SAW? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah
wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah kata apa? Bahawa Islam itu engkau naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, engkau mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullahil Haram sekiranya engkau berkuasa mengerjakannya. Maka Islam itu yang pertama adalah antashhada alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkara yang pertama, perkara yang menjadi asas di dalam Islam ini, rukun Islam yang pertama ialah kamu mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Okay, sahabat-sahabat usrah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang syahadah ni, okay, sesungguhnya nikmat Islam yang kita dapat hari ini, nikmat Islam yang kita dapat hari ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada kita. Okay, kenapa ya? Okay, yang mana kalau kita lihat tuan-tuan, dengan nikmat Islam inilah dia memberikan kepada kita harapan. Dengan nikmat Islam inilah memberikan kepada kita peluang untuk kita menjejakkan kaki kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam diri kita ini adanya silap dan dosa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dalam Islam ini terdapatnya miftahul jannah. Apa dia miftahul jannah? Iaitu kunci syurga. Miftahul jannah bermaksud kunci syurga. Kalau kita nak masuk rumah pun kena ada kunci. Nak masuk bilik pun ada kunci. Nak naik kenderaan pun ada kuncinya. Jadi nak masuk syurga pun ada kuncinya. Jadi apakah kunci nak masuk syurga? Kuncinya ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi barang siapa di akhir hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya-Allah dia akan ditempatkan di kalangan orang yang beriman di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Dan ingat, bukan senang ya kita nak mengucap di akhir hayat kita ni. Bukan senang. Bukan senang kita nak mengucap di akhir hayat kita ini dengan kalimah la ilaha illallah ini. Bukannya mudah. Susah. Susah bagi mereka yang sepanjang hidupnya tak pernah membaca Al-Quran, tak pernah berzikir, banyak habiskan masa hidupnya dengan mencaci, banyak habiskan masa dengan memfitnah, mengumpat dan mengadu domba. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan yang tak mampu untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kita nanti. Sebab itulah dalam doa, setiap kali dalam solat, saya mesti tak tinggalkan doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah hidupku ini dengan pengakhiran yang baik, iaitu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan janganlah kau akhiri hidup kami ini dengan pengakhiran yang buruk. Kita kena doa setiap hari, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu yang pertama, itu mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Yang seterusnya, masih lagi dalam slide yang sama, insya-Allah kita akan habiskan satu slide ini. Wa tuqimas solah. Seterusnya apakah yang dikatakan oleh Rasulullah berkaitan dengan Islam? Wa tuqimas solah, iaitu dirikanlah solat. Solat ini sahabat-sahabat semua, solat ini adalah satu perkara yang sangat berat. Solat ini merupakan satu perkara yang sangat penting, sehingga kan ketika mana di akhirat nanti, perkara pertama yang akan ditanya adalah solat. Dan pentingnya solat ini tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, di dalam kitab Fiqhul Manhaji ada mensyarahkan, ada menyebutkan bahawa orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari hukum kefarduan wajibnya solat tersebut ataupun sengaja mempersedakan hukum solat tersebut, ia akan dihukum sebagai kafir ataupun terkeluar daripada agama Islam. Kita terkeluar daripada agama Islam. Maksudnya apa? Kalau kita anggap solat ini tak wajib, maka kita boleh dihukum murtad di sisi Islam. Dan kalau kita mati tuan-tuan, kalau kita mati dalam keadaan sedemikian, kita tak boleh dikafankan, kita tak boleh disembayangkan, tak boleh ditanam di tanah perkuburan Islam, tak boleh semua. Betapa beratnya hukuman bagi mereka yang mengingkari solat. Kalau sahabat-sahabat semua pernah tak teringat, ada 2 ataupun 3 tahun yang lepas ada satu video yang viral. Video berkaitan dengan seorang wanita, secara terang-terang dia menyatakan bahawa solat itu adalah tak wajib. Okay? Dia tak pernah solat
Dia kata buat apa nak solat? Kalau dia tak solat pun dia tetap kaya, dia tetap sihat. Pernah tak tuan-tuan lihat video viral tersebut? Saya tak ingatlah dalam tahun lepas ke atau 2-3 tahun sebelum ni. Okay, video tu viral yang akhirnya telah dijejakilah oleh Majlis Jabatan Agama Islam Negeri sekian-sekian ada. Okay, video tu viral yang mana sebenarnya kita kena doa lah, mudah-mudahan perempuan ni atau wanita tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesempatan untuk bertaubat dan mengqadakkan semula apa yang telah ditinggalkan. Bahaya kalau mereka yang mengabaikan berkaitan dengan solat. Dan yang seterusnya, Cikgu Abdullah boleh teruskan lagi Cikgu Abdullah. Baru poin yang kedua, baru kita solat. Boleh teruskan? Rasanya 2 minit lagi. 2 minit 2 minit lagi. Okey, saya cuba laju lah. 2 minit lagi. Cikgu Zurian, okey Cikgu Zurian. Aduh, laju. Tak apa. 2 minit. Okey, saya cuba laju. Sebab dia panjang kan. Okey, baik. Yang seterusnya adalah yang pertama tadi berkaitan dengan syahadah, yang kedua solat, yang ketiga adalah Rasulullah kaitkan dengan watu'tiyaz zakah, iaitu kita tunaikan zakat. Dan kalau kita lihat kat sini, tonggak Islam yang ketiga ini menunjukkan kepada kita bahawa Islam ini bukanlah agama nafsi-nafsi, bukannya agama seorang-seorang, bukan agama seorang diri. Tidak ya. Ia bukan sekadar hubungan seorang hamba dengan Tuhan, malah juga melibatkan hubungan hamba dengan hamba yang lain. Ini antara ciri-ciri tonggak Islam atau rukun Islam yang ketiga ini. Nak menunjukkan bahawa kita bukan saja mementingkan individu, malah juga mementingkan komuniti masyarakat. Yang mana harta kekayaan orang kaya itu kita ambil dan kita serahkan kepada golongan yang fakir miskin. Okay, itu poin yang ketiga. Ni laju ni. Seterusnya, yang keempat, apa kata Nabi SAW berkaitan dengan Islam? Watasuma Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Okey. Untuk menjelaskan tentang berpuasa ini, kalau kita lihat kalau kita tengok betul-betul, kalau kita amati tuntutan puasa ni dia agak unik. Okey, dia agak unik berbanding dengan rukun-rukun Islam yang lain. Kalau kita lihat rukun Islam yang lain macam syahadah, puasa, zakat, haji sebagainya, dia menuntut kita supaya melakukan, ada arahan untuk kita lakukan. Untuk mengucap syahadah, so kita ucap syahadah, tunaikan solat, tunaikan zakat, tunaikan haji, so kita buat. Tapi puasa ni dia unik sedikit. Dia bukan untuk kita buat, tapi dia suruh kita jangan buat. Jangan makan, jangan minum, jangan berjimat di siang hari, jangan mengeluarkan mandi dengan sengaja, jangan. Supaya menjaga ibadah puasa. Dan kalau kita kajilah puasa ni, amalan puasa sebenarnya dia dah menjadi amalan ritual sebahagian agama. Okey. Bukan setakat agama Islam, agama Hindu, Buddha dan juga Yahudi sekalipun, mereka juga ada amalan berpuasa. Dan sebagai contoh Yahudi, mereka wajib berpuasa pada hari, kalau kita pernah dengar, hari penebusan dan hari pembersihan dosa. Bagi diorang lah. Yang mana satu-satunya puasa yang diperintahkan dalam hukum Taurat, dalam kitab Taurat, yang mana mereka akan berpuasa bermula tenggelam matahari hari ini, bermula daripada tenggelam matahari hari ini, berpuasa sampailah tenggelam matahari keesokan harinya. Lebih kurang 24 jam mereka berpuasa, tak boleh makan, tak boleh minum, bukan setakat tak boleh makan, bukan setakat tak boleh minum, tak boleh mandi, tak boleh, adalah pantang-pantang larang dia tak boleh guna sabun ke minyak sebagainya, ada pantang-pantang larang dia. Itu contoh puasa orang-orang Yahudi. Belum kita kaitkan dengan puasa dengan orang beragama Buddha, Hindu dan sebagainya. Dan yang terakhir, ni dan namanya terakhir. Yang terakhir adalah Rasulullah berkata rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan haji ke Baitullahil Haram sekiranya kita berpuasa mengerjakannya. Maksudnya apa? Kalau kita mampu dari sudut harta, mampu dari sudut perjalanan, maksudnya perjalanan selamat, tak ada COVID dan sebagainya, sihat tubuh badan, maka kita diwajibkan untuk menunaikan haji. Dan sahabat-sahabat rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum saya tutup saya punya kita tangguhkan kita punya slot hadis 40 yang kedua ni, saya teringat waktu dulu ketika mana saya mengajar anak-anak sekolah di sekolah rendah agama. Okey, ajak anak-anak darjah 1 sampailah darjah 6 berkaitan dengan rukun Islam. Okey, nak terangkan kepada mereka tentang kepentingan rukun Islam ni bukan satu benda yang mudah nak bagi diorang faham. Okey, nak kata rukun Islam ni sangat penting dalam kehidupan kita, maka saya terangkan kepada mereka bahawa rukun Islam ini kita boleh ibaratkan dengan 5 jari kita. Okey, saya terangkan kepada mereka, rukun Islam ini kita boleh
samakan dengan 5 jari kita. Nampak tak saya punya kamera ni? Kamera tak berapa ni. 5 jari kita. Jari yang pertama adalah syahadah, mengucapkan syahadah. Jari yang kedua adalah kita solat, menunaikan solat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah mengerjakan haji. Nampak tak saya punya jari ni? 5 jari. Okay, bayangkan ini adalah rukun Islam. Manakala pensel ini adalah Islam. Okey, ini tonggak kepada Islam. Bayangkanlah kalau kita hanya mengucapkan syahadah. Bayangkan kalau kita hanya mengucapkan syahadah, ibaratnya macam kita memegang pensel ini dengan satu ibu jari. Nampak tak ya? Alamak, tak nampak ya. Macam mana tunjuk? Ibaratnya kita memegang pensel ni dengan satu ibu jari saja. Bayangkan, kalau agak-agak kuat tak? Senang tak untuk tercabut? Senang. Kita tambah pula. Kita mengucap syahadah dan kita solat. Kita tambah ibu jari, kita tambah jari telunjuk. Kita pegang pensel ni. Kuat tak? Agak kuat sedikit. Agak kuat sedikit tetapi masih lagi senang untuk tercabut. Kita tambah lagi rukun Islam. Mengucap, kita solat, kita pun puasa. Ada 3 rukun ni. Kita pegang dengan 3 jari kita kat pensel ni. Senang, semakin lama semakin kuat, semakin kukuh kita pegang pensel ni. Tapi masih sama lagi, maksudnya masih lagi mudah untuk dilepaskan. Kita tambah lagi rukun Islam yang keempat. Apa dia rukun Islam yang keempat tadi? Syahadah, puasa, syahadah, solat, puasa, zakat. Tambah lagi 4 rukun ini, menjadikan kita pegang pensel ini dengan 4 jari. Semakin kuat, semakin kukuh. Semakin kuat dan semakin kukuh. Dan bila mana kita tambah lagi rukun Islam yang kelima ni dengan 5 jari ini, maka Islam di dalam diri kita semakin kuat dan kukuh. Dan susah untuk orang lain untuk mencabut pensel ni. Itulah ibarat kita menjaga rukun Islam. Maksudnya nak terang kat pelajar ni, betul-betul maksudnya rukun Islam ni sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, seolah-olah kita menggenggam dengan ibu jari kita sendiri. Itu slot yang pertama kita lah untuk usrah. Okey. Hadis 40, bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang pertama. InsyaAllah di hari yang masa akan datang kita akan sambung untuk slot yang kedua. So minta maaflah kepada sahabat-sahabat semua, para alim ulama, jika saya ada kata-kata amat terlaju yang tak faham sebagainya, mohon ampun dan maaf. Dengan keadaan yang agak lesu, mata dah mula rasa mengantuk. Okey, mata penceramah pun dah mengantuk, apatah lagi mata audiens. Diharapkan semua sahabat-sahabat mendapat manfaat di atas apa yang telah saya kongsikan pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zikril. Terima kasih sekali lagi Ustaz Zikril Hafiz atas perkongsian lah dalam usul tadi. Ustaz Zikril, saya ulang balik untuk kita faham rukun Islam tu. Untuk kita fahamkan anak-anak kecil ni, kita pegang pensel atau kita pegang pen, kita genggam. Kalau anak-anak kecil nak tanya rukun Islam tu apa? Okey, pegang pensel, ni kita katakan Islam lah Kita kata kita analogi. Okey, nombor 1, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi maknanya sehinggalah hajilah. Okay. Itu satu idea lah, satu pengajaran yang berguna kepada anak-anak kita, kepada cucu kita insya-Allah. Okey, saya rasa adakah ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan apa yang dibincangkan dan dikongsikan oleh Ustaz Zikril Hafiz? Rasanya kalau macam soalan kan, kalau kita nak tanya soalan berkaitan hadis, apa kata kita habiskan dulu hadis ni? Sebab kita baru separuh. Nak tanya macam tak habis, ilmu tak sampai. So kita habiskan dulu hadis 40, hadis yang kedua ni sampai habis syarah dia. Nanti kalau ada pertanyaan nanti baru kita akan tanya. Bagi pandangan saya lah. Okey, terima kasih. Jadi saya tutuplah untuk sesi soal jawab terhadap berkaitan dengan hadis yang dikongsi hari ini. Ada perkongsian daripada sahabat-sahabat? Okey. Sebelum tu ingin saya memaklumkan ada satu iklan berkaitan dengan usrah muslimah. Okey, saya ulang. Ada satu hibahan usrah muslimah, minta bantuan teknikal untuk sharing. Mohon respon teknikal.
minta bantuan untuk sharing poster Usrah Muslimah. Dan saya. Okey, boleh. Sila. Okey, tak apa. Sementara kita menunggu sharing daripada unit teknikal berkaitan dengan program Usrah Muslimah. Jadi sedikitlah saya ingin maklumkan penceramah bagi Usrah Muslimah ni adalah Dai Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil, anak jati Kuala Langat, Jenjarum. Jadi akan diadakan pada 16 Oktober 2021, hari Sabtu 8.45 malam dengan tajuknya Sahkah Solatku. Jadi saya ulang sekali lagi, 16 Oktober, jangan lupa hari Sabtu pukul 8.45 malam untuk muslimah saja. Okey, jadi tak apa kalau belum dapat untuk dikongsikan pada saat ini, insya-Allah nanti Biro Agama akan memanjangkanlah. Okey, dah ada. Okey. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan boleh melihat banner yang dipaparkan pada skrin tuan-tuan, puan-puan. Inilah dia. Dia punya pautan, link pautan Google Meet kita akan buat secara Google Meet, dan saya mohon tolong tularkan dan viralkan bagi kepentingan anak-anak kita, khususnya muslimah lah. Kalau boleh kita fokuskan kepada anak-anak remaja kita, ialah bagi bekalan anak-anak muslimah kita ni menjadi seorang muslimah yang solihah dan muslihah, insya-Allah. Okey, terima kasih unit teknikal berkongsi pautan. Okey, seterusnya saya jemput Cikgu Zurihan Yusof, Ketua UMNO Bahagian Kuala Langat, untuk menyampaikan sedikit pesanan, titipan dan nasihat. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dan lagi kita dapat sama-sama bersiaran pada malam ini. Tak lalukan yang berbahagia Tuan Timbalan Ketua Bahagian, Tuan Susah Bahagian, seterusnya para ilmuwan jemputan kita yang bahagia, Ustaz Zulkifli Al-Hafiz yang telah menyampaikan kita anggap sebagai kuliah dia hadis yang kedua pada malam ini. Ustaz atau Cikgu Abdullah yang mengendalikan majlis, Saudara Syahrum yang terislawat, Saudara Faizul tentang surah Al-Mulk tadi, dan nanti akan diakhiri oleh Ustaz Sarudin. Sebenarnya semua yang hadir dalam talian pada malam ini. Alhamdulillah, sekali lagi seperti kata Ustaz tadi, kita sama-sama berdoakan syukuran kepada Allah SWT, diberi lagi peluang, diberi lagi kesihatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, walaupun mungkin ini masih satu perkara yang sudah hampir 2 tahun tapi masih baru pada setengah masyarakat atau setengah rakyat di negara ini, lebih lagi masyarakat yang agak luar bandar dan juga lebih berumur untuk sama-sama mengikuti program dalam tarian seperti malam ini. Terima kasih banyak rakan-rakan semua yang berkolaborasi pada malam ini, termasuk bahagian teknikal di Pejabat UMNO, bagi juga Tuan Haji Wan, pengurusi Biro Agama dan Dakwah UMNO Bahagian Kuala Langat. Jadi tak banyak perkara yang nak di-share pada malam ini pada saya. Cuma saya tadi minat antara petikan-petikan yang dikatakan oleh Ustaz Zulkifli tadi, iaitu kita mensyukuri nikmat Islam dan iman yang diberikan atau dikurniakan kepada kita pada hari ini. InsyaAllah sekiranya kita berada dalam kondisi pada hari ini. Saya pernah ikut satu kuliah di mana pensyarah atau ustaz tu minta kita fikirkan dan doakan rakan-rakan kita, mungkin rakan-rakan sebelah pejabat kita, rakan-rakan di kerja dan juga jiran-jiran kita yang ketika ini belum lagi dalam
atau belum lagi Islam lah, untuk sama-sama kita doakan agar mereka diberi kesempatan menjadi umat Islam sebelum mereka berakhir hayat. Manakala kita yang memang sejak azali sebagai umat Islam, sama-sama kita menjaga khususnya 5 perkara yang dinyatakan oleh Ustaz Zaki Hafiz tadi. Lebih menarik perkara ini adalah dialog antara Jibril bersama Rasulullah SAW. Cuma Ustaz Zikri tadi ada kata satu persoalan, kenapa panggil Rasulullah sebagai ya Muhammad saja kan? Itu Ustaz Zikri tadi, ini mungkin sinonim dengan panggilan daripada suku kaum atau keturunan orang-orang Badui katanya, yang agak kasar. Jadi mungkin kalau nak sesuaikan dengan budaya negara kita ni, nanti takut ada orang kata pula, kata dia yang kasar-kasar ni semua ni darah Badui ni kan. Dalam ni cuma ada darah Jawa, Banjar, Melayu dan sebagainya lah. Tadi Ustaz Azri dia kata biasa dia jadi menantu Nyarum, dia kata garang. Dia kata garang Ustaz, bukan garang, garang. Dia punya rohnya nak ngentulkan sikit tu, garang. Dia pun nak kena sebut betul. Jadi memang InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang saya nak share tentang terima kasih. Kita mungkin minggu depan cuti kot tak silap saya. Tadi atur ya Ustaz Abdullah ya, Cikgu Abdullah ya. Kerana kita nak beri laluan kepada cawangan yang bermesyuarat, wanita, pemuda, puteri. InsyaAllah kita cuba selesaikan seperti yang dijadualkan. Walaupun program-program kebajikan kita akan teruskan di masa ke semasa. Dan saya minta rakan-rakan dalam syarat malam semalam untuk mencari dan menyenaraikan semua keluarga yang ditimpa COVID dan ada ahli keluarganya yang meninggal dunia. Jadi sekiranya ada, hubungi pihak bahagian untuk kita kumpulkan malam ini, dan insyaAllah kita akan berniat untuk berziarah kepada semua keluarga yang ahli keluarganya salah seorangnya telah meninggal dunia kerana dijangkiti COVID. Itu antara program kebajikan dan juga program kita pergi menziarah mereka keluarga yang insyaAllah setakat ni kita telah ziarah 3 keluarga dan Alhamdulillah mereka sangat mengucapkan terima kasih. Ada lagi rakan-rakan yang sudi hadir ke rumah mereka setelah mereka sekian lama bersedih. Ada satu keluarga tu Ustaz kehilangan 4 ahli keluarga dalam tempoh tak sampai 2 bulan. Saya dalam tempoh 6 minggu 4 ahli keluarga semua meninggal dunia kerana COVID-19. Kita sama-sama berdoa agar COVID negara kita akan terus berkurangan dan kita akan bebas. Seperti biasa tidaklah berlaku penjarakan yang berlaku seperti hari ini. Yang kedua tentang vaksin, seperti yang saya telah masukkan dalam grup-grup WhatsApp UMNO, di mana saya dihubungi oleh pegawai kesihatan daerah untuk mewar-warkan kepada semua rakan-rakan senapan yang kita telah daftarkan dulu. Diminta sekiranya ada lagi siapa-siapa saja di rumah yang tak sihat, yang tak boleh pergi ke pusat-pusat vaksin, untuk mendaftar pada link pautan yang telah saya berikan dalam banyak grup, untuk terus didaftarkan oleh pejabat kesihatan daerah Kuala Langat, dan tim ni akan menghubungi keluarganya dengan segera untuk buat temu janji untuk mereka datang ke rumah untuk buat suntikan ke rumah. Kerana sekarang insyaAllah mungkin dalam bulan depan kita sudah beralih ke fasa suntikan booster yang ketiga. Saya dimaklumkan oleh Pemerintah Daerah, booster ni siapa yang nak sahaja. Kerana dimaklumkan selepas 6 bulan kita menerima vaksin yang kedua, kemungkinan kita punya kekuatan badan ni menurun sikit. Siapa yang terasa nak booster boleh ambil. Tak ambil tak apa. Untuk yang dos yang ketiga lah. Jadi itu hanya satu pilihan. Walaupun sekiranya ada ahli keluarga, termasuklah mereka yang OKU kat rumah ni, yang kadang-kadang OKU terlalu agresif dan sebagainya, tak boleh nak dibawa keluar. Jadi bolehlah isi maklumat melalui link tersebut, dan nanti pejabat kesihatan akan terus telefon ahli keluarga. Dan sekiranya tuan-tuan letak nombor tuan-tuan yang akan dihubungi nanti, takut terlupa nama, ngaku pula bukan waris saya. Tapi dalam link tu kita tulis nombor telefon kita. Jadi kalau boleh minta nombor telefon salah seorang waris, supaya pejabat kesihatan mudah untuk menghubungi mereka bagi menyelesaikan urusan suntikan vaksin ini, tuan-tuan dan puan-puan.
Daripada saya tak banyak perkara yang nak di-share pada malam ini. Itu sajalah 2-3 perkara supaya kita dapat sama-sama menyusun tentang mesyuarat cawangan khususnya, dan program-program lain akan dijalankan terus seperti biasa. Tak masuklah kita sedang mengatur program untuk bersama dengan apa yang dikatakan anak-anak pengundi 18 ataupun undi 18 hari ini. Jadi mungkin sikit ekstra lah kalau dapat Cikgu Rola, apa semua yang rakan-rakan cikgu-cikgu kat sekolah menengah ni dapat memberi sedikit maklumat kepada kami. Ada 2-3 perkara yang kami perlukan bantuan rakan-rakan yang berada di sekolah supaya kita dapat dekati anak-anak kita yang umur 18, 19, 20 tahun ni. Selain daripada mereka yang asal 18 tahun ke atas, mereka akan masuk automatik sebagai daftar pemilih selepas diwatakan pada penghujung 31 Oktober. Dan perlu diingat bahawa kemas kini untuk daftar pemilih 18 ni secara automatik hanya akan berakhir pada 31 Oktober. SPR tidak akan membuat lanjutan. Jadi sekiranya anak-anak kita, adik-adik kita ni tersalah alamat, contoh adik kita lahir di Perlis, tak tukar alamat lagi, bermakna dia akan didaftarkan di negeri Perlis. Ini akan merugikan kita sekiranya mereka ini adalah penyokong-penyokong kita, di mana mereka akan, kemungkinan besar anak-anak ini tidak akan pergi ke Perlis untuk pergi mengundi kerana keluarganya semua mengundi di Kulangan. Adakah dia seorang umur 18, 19 tahun, lagi-lagi yang perempuan, akan pergi mengundi ke tempat lain yang jauh. Kemungkinan ibu bapa juga tidak membenarkan. Sebab itu, kita akan jalankan 2-3 aktiviti dalam tempoh 2 minggu ni untuk kita menanamkan kesedaran dan mengingatkan kepada semua warga Kuala Lumpur, khususnya yang Melayu, supaya mereka segera mengemas kini. Mereka yang berumur 18, 19, 20 tahun dan ke atas yang didaftarkan sebagai pengundi secara automatik, agar mereka dapat mengemas kini maklumat dalam daftar pemilih sebelum 31 Oktober. Jadi ini kita ingatkanlah. Jadi siapa-siapa rakan-rakan guru yang ada lagi hubungan grup WhatsApp dengan anak-anak murid tu, ingatkanlah anak-anak murid kita. Seperti saya sendiri, bila jumpa atau dia terus, saya akan kata dah update belum dalam apa. Ada yang kata memang tak tahu. Ada kelompok 18 mengatakan bahawa benda ni tak tahu. Maknanya benda ni tak masuk dalam pengetahuan dan juga pengetahuan asas pengetahuan semasa. Berita semasa anak-anak kita ni, mereka ramai yang tak tahu. Kan mereka lebih update benda yang macam hari ni lah. Update pasal TikTok, update pasal dan macam-macam. Jadi kita kena cakap, kalau tidak nanti mereka akan jadi pengundi yang tak tahu di mana tempat mereka mengundi, dan akhirnya mereka tidak akan pergi mengundi. So itu saja 3 perkara yang kita nak kongsi bersama. Saya akan tahniah sekali lagi pada Biro Agama, tahniah pada Haji Wan, tahniah pada rakan-rakan malam ni yang mengendalikan program di mana. InsyaAllah kita akan teruskan perkara yang baik ini. Mudah-mudahan program kita akan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Salah silap saya mohon dibuat ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zurihan, berangkat Ketua UMNO bahagian Kuala Langat. Apa-apa pun insya-Allah harapan dan kita panggil apa ni, cabaranlah kepada kita untuk bersama-sama memperingatkan anak-anak generasi kita dalam memastikan kita mereka ni diperingatkan dengan bersungguh-sungguh lah bahawa pentingnya setiap anak-anak ini mengambil cakna berkaitan dengan segenap aspek hal yang berlaku di dalam negara kita. Ya. Jadi bagi memberkati majlis, sebelum kita menutup majlis, walaupun kita berada di hujung majlis, saya menjemput Ustaz Syarudin untuk mengetuai bacaan doa penutup. Saya persilakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pertemuan kami pada hari ini adalah bagi menyatakan rasa kesyukuran atas segala kurniaan-Mu kepada kami.
agar kami dapat meneruskan segala usaha baik ini. Ya Allah, Engkau jadikanlah khidmat bakti mereka yang terlibat dalam majlis ini dikira sebagai amal soleh. Kami juga memohon kepadamu ya Allah agar bakat dan kebolehan yang Kau anugerahkan kepada kami dapat kami gunakan untuk memajukan masyarakat dan negara kami serta dapat menyumbangkan kepada perkara-perkara kebaikan untuk agama kami dan bangsa Malaysia keseluruhannya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah akan iman yang berkekalan, hati yang penuh khusyuk, ilmu yang memberi manfaat, keyakinan yang sebenar, amalan yang baik, bergiat dan berusaha dalam urusan agama, sihat dan kesegaran tubuh badan yang sempurna serta jua kami pohonkan kekayaan harta benda, ilmu dan kepribadian mulia yang lebih dari sekalian manusia. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, andainya dahulu pertemuan kami demi kebaikan, maka Engkau jadikanlah perpisahan ini sebagai satu jalan kebajikan, sebagai satu jalan kebaikan untuk meraih redha-Mu ya Allah. Tetap dan satukanlah hati-hati kami dalam ke arah keridhaan-Mu meskipun kami berjauhan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Syarudin atas doa yang dibacakan tadi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan doa yang kita aminkan bersama-sama tadi akan diberilah akan diperkenankan insya-Allah. Jadi tamatlah sudah slot usrah kita pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datangnya daripada atas kelemahan diri saya sendirilah. Apapun, terima kasih saya ucapkan kepada semua, tahniah kepada semua, dan saya tak lupa juga kepada Biro Agama UMNO Kuala Langat kerana memberikan saya peluang lah menjadi moderator pada malam ni, dan insya-Allah selepas ini mungkin akan ada penggiliran lah. Terbaik. Tahniah. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tahniah. Tahniah $3. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tahniah cikgu. Alhamdulillah. Lepas ni kita bagi siapa pula? San Goku. Lebih kurang pada kawan-kawan yang lain. Terpulanglah kepada sesiapa lah. Terpulang ajuan. Okey Jiwan ya, silence dulu ya. Okey. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum.